Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak kongsikan lagi satu topik iaitu cara-cara menurunkan berat badan tanpa lapar dan mudah. Ya, cara-cara menurunkan berat badan tanpa berlapar dengan mudah. Okey, saya dah amalkan selama lebih kurang sebulan setengah, iaitu lebih kurang 5 hingga ke 7 minggu. Okey, ada 3 tips mudah, iaitu 3J. Okey, 3J. J yang pertama ialah jadual pemakanan yang tersusun. Okey. So, kalau kita nak turun berat badan, kebanyakan orang akan berdiet sama ada tak makan, contohnya tak makan breakfast, skip meal, skip lunch, mungkin tak makan malam, kan? Okey, sebenarnya itu adalah cara yang salah. Okey, jadual pemakanan yang betul ialah lebih kurang 5 hingga ke 6 kali satu hari. Okey, apa yang kita perlu okey, apa yang jadualnya ialah pertama, breakfast. Kita tak boleh skip breakfast, ya. Breakfast lebih kurang kita ambil pada pukul 7 hingga 8 pagi macam tu. Okey, yang kedua, minum pagi lebih kurang pukul 10 macam tu, ataupun kita panggil snacking. Okey, yang ketiga ialah lunch. Lunch tengah hari lebih kurang antara waktu pukul 12 hingga pukul 2. Okey, lepas tu minum petang, tea break pukul 4 hingga 5, juga kita panggil snacking. Kemudian dinner. Dinner antara pukul 7 hingga 8 malam. Okey, kalau lapar juga pada waktu malamnya, kita boleh ambil supper. Kita boleh maknanya kita boleh makan untuk ke-6 kalinya pada hari tersebut, iaitu supper lah. Okey, alright. Kenapa kena ada jadual pemakanan ni? Tak boleh skip. Sebabnya jadual pemakanan yang teratur, yang tersusun setiap hari akan menyebabkan metabolisme kita stabil. Maknanya tidak terganggu. Kalau kita kejap makan, contoh hari ni kita tak makan tengah hari, besok pula makan, tak makan malam pula, kan? So metabolisme dalam badan kita ni tak stabil, terganggu. So tu sebabnya kalau kita tak makan, kita diet tanpa makan, menyebabkan bukannya menurunkan lagi berat badan, tetapi menaikkan lagi berat badan, sebab metabolisme kita tu dah tak teratur, kan? Okey, alright. Itu J yang pertama, jadual pemakanan. J yang kedua pula ialah jenis makanan, apa yang kita hendak makan. So kita makan hari-hari ni sebabnya untuk memberi nutrisi kepada tubuh badan kita, kan, supaya boleh bekerja dengan baik, supaya lebih sihat, tidak ada penyakit dan sebagainya lah. Okey, jenis makanan yang perlu kita ambil ialah terbahagi kepada dua jenis, iaitu makronutrien, yang besarnya, dan juga yang kecilnya mikronutrien. Okey, makronutrien ni ialah protein, karbo, serat, iaitu 3 jenis asas yang perlu kita ambil setiap hari, kan? Karbo, protein dan juga serat. Ada juga yang kalau pergi mana-mana kursus pemakanan apa semua tu, dia akan tambah lagi zat ataupun nutrisi yang perlu kita ambil, iaitu lemak baik, phytonutrien iaitu protein yang bersumberkan tumbuh-tumbuhan, dan juga minum air dengan secukupnya, kan? Okey, lepas tu mikronutrien ni pula ialah vitamin-vitamin yang lain lah, seperti magnesium, kalsium, yang kita boleh dapat daripada sumber pemakanan harian kita, ataupun daripada suplemen yang kita makan. Okey, itu J yang kedua. Okey, J yang ketiga ialah jumlah makanan yang perlu kita ambil, ataupun portion yang perlu kita ambil dalam satu pinggan. Okey, contohnya katakanlah makan lunch, kan, kita makan dalam pinggan. So portion yang betul ialah ada 3 bahagian. Pertama sekali ialah sukunya adalah terdiri daripada karbohidrat, iaitu sama ada nasi, kentang, mihun, jagung, iaitu adalah karbohidrat, ya. Sukunya adalah daripada karbohidrat. Suku lagi pula adalah daripada
sumber protein, contohnya ikan, ayam, udang. Okey, dan separuh daripada pinggan kita adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, maknanya kita boleh makan, bukannya tak boleh makan langsung kan. Untuk menurunkan berat badan ni kita boleh makan macam biasa, tetapi tidak berlebih-lebihan dan mengikut portion yang sepatutnya. Okey, saya rasa itu sahaja 3 tips ataupun 3J yang kita boleh amalkan sehari-harian. Benda ni saya rasa semua orang dah tahu, dah memang arif sangat, sebab ianya adalah satu ilmu yang basic, yang simple sangat. Tapi kalau yang mana tak tahu, semoga ianya bermanfaat dan semua ni kita boleh amalkan kalau kita nak ke arah yang lebih sihat, ya. Okey, alhamdulillah itu saja daripada saya. Terima kasih.